Jadi kita pun sama. Baca Fatihah, kemudian kita baca ayat kursi. Pasal apa kita kena baca ayat kursi? Pasal ayat kursi juga antara kelompok ayat yang paling afdal. Dipanggil Sayyid. Mana Sayyid? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan duk baca lah selawat. Mana Sayyid? Penghulu. Ayat kursi ni penghulu ayat Quran. Sayyid ayat Quran. Nabi kata setiap perkara ada keunggulan, ada kehebatan. Kehebatan Quran ialah pada surah Al-Baqarah, dan kehebatan Al-Baqarah ada pada ayat Al-Kursi. Dia ni penghulu ayat Quran. Sebab tu ulama yang besar-besar, salafus salih dan orang-orang yang terdahulu, orang salihin, dia banyak beramal dengan ayat Al-Kursi. Setiap masa. Cuma kita adalah beberapa tempat yang Nabi suruh baca dengan istiqamah. Bila? Lepas semayang. Lepas semayang baca ayat kursi. Nabi kata baca lepas semayang baca ayat kursi, kita dalam jagaan Allah. Riwayat An-Nasai. Baca ayat kursi. Nak tidur, sama telah lah. Itu riwayat sahih Bukhari daripada Abu Hurairah. Setan ajar tu Abu Hurairah suruh baca ayat kursi, baca tidur. Bukan manusia aja, setan. Setan aja. Kan? Abu Hurairah supaya baca ayat kursi sebelum tidur. Satu kisah yang panjang dalam matan. Sebab tu ulama ada buat keluar satu, dia panggil kaedah hukum. Benda yang hak walaupun datang daripada orang yang batil, kita boleh terima. Orang gila macam mana pun kalau dia cakap benda betul, kita kena terima. Orang jahat pun kalau dia cakap benda betul, kita kena terima. Orang bodoh pun cakap benda betul, kita terima. Pasal apa? Setan pun cakap benda betul, kita kena terima. Nabi kata sadaqaka wa huwa kadzib. Dia bercakap benar walaupun dia pendusta. Mana kata benda dalam konteks ni, dia ni tak betul, tapi benda yang dia cakap ni betul. Maka kita boleh terima. Nampak? Baca ayat kursi. Lagi? Baca amanah Rasul. Contoh kalau ada buku kitab pondok lama tu, Syekh Abdul Aziz Al-Malibari Fathul Mu'in, dia ada sebut. Ini saranan dia lah. Saranan dia. Baca amanah Rasul. Pasal apa kita kena baca amanah Rasul? Satu kelompok juga. Sini ada maksurat. Surah-surah yang dalam maksurah tu, ayat-ayat kelompok-kelompok ayat yang abdal-abdal tu boleh kita baca. Amanah Rasul. Pasal apa kita kena baca amanah Rasul? Sebab Nabi naik ke Isra' Mi'raj, bawa turun amanah Rasul bersama dengan semayang. Kita kena hafal amanah Rasul. Kita kena hafal ayat kursi. Tak ingat ustaz? Tak ingat? Kena sentiasa baca. Kalau boleh hafal lagi bagus. Sekarang budak-budak sekolah agama, budak tingkatan 1 memang dah hafal amanah Rasul. Ayat kursi sekolah rendah. Ayat kursi darjah 6 sukatan sekolah rendah. Dia dah baca ayat kursi. Nampak? Saya kecil-kecil dulu pun darjah 6 dah baca ayat kursi. Pasal sukatan tahun 6. Tapi amanah Rasul tu di sekolah menengah. InsyaAllah. Lagi kita nak baca apa? Tak lain tak bukanlah. Kita baca 3 kul. Dan 3 kul ni tak dapat nak bagi tahulah dari sudut keselamatan. Satu-satunya perlindungan yang mutlak yang diamalkan oleh Nabi ialah 3 kul. Saya sentiasa sebut daripada dulu sampai hari ini. Tidak ada satu ayat, satu bacaan, satu jampi, satu perkataan yang keluar daripada mulut manusia dalam konteks jampi, dalam konteks nak minta perlindungan lebih baik daripada 3 kul. 3 kul. Nabi setiap masa membaca 3 kul. Nak pergi berperang baca 3 kul. Tengok awan gelap je baca 3 kul. Nabi sakit baca 3 kul. Tidak ada yang lebih hebat dalam konteks perlindungan ni melainkan 3 kul. Sampai Nabi ni tuan-tuan bila sakit dia tak boleh nak baca. Dibacakan Aisyah pada tangannya dan Aisyah menyapu-nyapu pada badannya. Tak boleh nak baca tau. Orang tolong baca kat dia. Kita pun sama. Esok kalau kita sakit nazak tu, suruh anak kita baca 3 kul, tiup sapu badan kita. Pasal dia. Dan ada riwayat mengatakan orang sentiasa mengamalkan 3 kul, disapu-sapu pada badannya, akan memudahkan keluarnya roh daripada badan. Dan ini disebut oleh Imam Qurtubi dalam buku dia At-Tazkirah pasal kematian dan hari akhirat. Setahu saya nasu dhaif, tapi disarankan juga untuk kita baca. Nampak? Kadang-kadang amalan sunnah tu memang dia ni diamalkan oleh Rasulullah, tapi bila sebut bab fadilat ni kadang-kadang dia ada sikit
kekurangan dari sudut periwayatan. Itu saja. Jadi kita, bila Nabi buat cara istiqamah dan tak putus, mana dia ada kepentingan yang amat besar. Sebagainya kita sampai riwayat kepada kita dan kita tahu sebagainya menjadi rahsia Allah Ta'ala yang tidak diwahyukan kepada Nabi, dan kita pun tak tahu. Yang penting bila kita tengok Nabi buat istiqamah, kita pun buat 3 kul. Nampak? Dan sama juga, kita baca setiap masa, cuma adalah beberapa tempat yang kita kena baca, tak boleh tinggal. Pertama ialah selepas solat. Lepas sembahyang tuan-tuan 3 kul kena baca. Tak sebenarnya kita duduk tu, Assalamualaikum, Assalamualaikum, kita bangun terus sambil berjalan kita boleh baca. Jadi 3 benda yang setiap kali sembahyang kita kena baca. Pertama, ayatul kursi. Kedua, 3 kul. Ketiga ialah bertasbih, 33, 33, 34. 3 ni yang paling ditekankan selepas solat. Orang lain tu dia panggil top up. Al-Fatihah selepas solat, ulama khilaf. Sebagai mazhab Syafi'i kata tak sunnah baca Fatihah selepas solat. Sebagai ulama Syafi'i kata sunnah baca selepas solat. Umpama Imam Syahabuddin Ar-Ramli, dia kata boleh dibacakan dari surah yang paling afdal. Tapi riwayat tak ada sebenarnya. Contoh macam tu lah. Dan samalah yang lain-lain. Kita nak baca amalan Rasul selepas solat, boleh. Tapi khusus amalan Nabi benda tu tidak ada. Cuma bolehlah kita nak baca sekali-sekala atas dasar. Tapi yang kita tak boleh tinggal 3 ni. Ayat kursi 3 kul dengan tasbih 33, 33, 34. Adalah aturan dia, nanti saya share lain kali.